Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, selamat malam. Jadi, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah bagi memulakan majlis pengajian pada sesi pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الحمد لله مزيدا يا ربنا لك الحمد كما يحب لك ولا رب صل وسلم ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم افتح لي رحمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا رحمة رب زدنا علما وارزقنا رحمة رب زدنا علما وارزقنا رحمة اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi menghimpunkan kita pada malam ini untuk meneruskan lagi kita punya sesi pengajian sebelah malam, iaitu Daurah Faraid mengenai bicaraan kamus faraid. Baik, pada malam ini insya-Allah mungkin malam yang terakhir untuk yang tertangguh, sebab malam 2 hari lepas, malam semalam kita dah lalui untuk kita kata bahagian hijab pihak lelaki-lelaki dan pihak perempuan, yang ini jadual lah pada muka surat 9 dan muka surat 10. Lepas tu juga kita dah tengok sedikit dekat jadual pada muka surat sebelah, yang mana yang hari tu lah, malam tu internet terputus, lepas tu dia sambung balik, lepas tu rasanya sempat buat habis. Baik, jadi insyaAllah malam ni kita nak sambung, ada yang baki lah, yang tertunggak yang saya tak baca, yang ni pada muka surat 7. Pada muka surat 7 kita nak baca sikit untuk jami' dan juga ikhtisar. Baik. Baik, jadi sementara tu kalau siapa nak dapatkan kitab, masih lagi ada berbaki 5. Ada 5 lagi. Ada 5 lagi baki lah. Itu pun yang dalam, untuk yang cetakan yang terkini tu, yang mana saya wawarkan tu, tu untuk kamus faraid tu adalah sedikit ubah, dah ada penambahbaikan dan juga ada susunan atus mula lah. Disebabkan masa buat mula-mula tu pun masa susun dah susun lah. Lepas tu agak bersegera nak cetak sebab nak mula pengajian, jadi tak sempat nak cek betul-betul. Lepas tu bila kita dah mulakan sesi pengajian belah malam tu, jadi dah tengok ada yang nak kena ubah sikit, ada yang nak kena tambah sikit. Jadi untuk cetakan baru tu adalah penambahbaikan. Tapi yang mana yang dah dapat cetakan yang lama tu tak ada masalah. Apabila dah ikut pengajian tu dah tulis dah lah, maksudnya dah tulis, maksudnya catatan tu dah ada. Baik, jadi insyaAllah kita nak sambung. Kalau boleh tengok pada muka surat 7 lah. Yang lain-lain tu saya harapkan kalau yang mana tak tengok, kena tengok lah. Tengok balik daripada sesi 1 dan sampai sesi malam ni lah. InsyaAllah dia akan memudahkan lagi waktu kita nak mengaji dengan Ustaz Asra. Walaupun kitab An-Nahid ni kita kata bahasa Arab, tapi penerangannya tetap bahasa Melayu. Cumanya kalau kata tak faham juga apa yang tertulis dalam kitab tu, tak apa. Kita tulis dalam buku nota. Boleh kita tulis. Maksudnya ataupun kita tulis dalam kitab. Tulis balik. Boleh. Baik, itu yang pertama. Dan yang keduanya, haraf rumus yang mana yang saya bagi mula-mula dulu. Itu kena tulis lah. Kalau boleh kita tulis siap-siap.
dekat depan tu kita tulis, lepas tu apabila kita jumpa dalam kitab tu kita tulis balik. Kita tulis balik. Kalau nak tunjuk apa? Kalau saya tunjuk contoh dalam kitab. Boleh. Boleh. Jadi kita tulis. Kita tulis sesuatu kat tepi tu. Arah apa huruf-huruf rumus. Kita tulis. Nanti bila Ustaz Asra baca nanti pun, walaupun Ustaz Asra tak baca huruf rumus tu, Ustaz Asra guna bahasa Arab terus, tapi bila kita tengok kita boleh tulis siap-siap. Jadi kita boleh tulis lah. Kita boleh tulis. Macam saya tulis warna merah ni sebab masa nak buat jadual hijab tu sedikit payah lah. Jadi kita tulis guna pen merah, walaupun kalau ikut dalam adabnya tak elok kita guna pen merah lah. Tu boleh tengok dalam kitab filter penuntut. Adab-adab nak mengaji, tak elok kita guna pen merah. Tapi mungkin ada serta keperluan tu kita kena pakai lah pen warna lain tu. Boleh pen warna hitam, pen warna biru. Tak dapat tidak, kalau nak terpaksa juga kita pakai lah pen color merah. Merah tu option yang tak akhir. Tu nanti insyaAllah saya akan terang lah dalam kelas mendobek lah nanti. Baik, jadi insyaAllah kita sambung pada muka surat 7. Kita nak tengok jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi kalau kita tengok pada muka surat 7, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tulis lah dekat komen. Nanti saya, kalau yang mana yang boleh jawab, saya jawab lah. Jamak mana muka surat 7. Okey, baik. Okay, baik, kalau kita boleh tengok jamak. Okey, jamak tu apa? Kita baca dulu. Jamak tu yakni jumlah bilangan yang boleh meliputi bahagian masing-masing. Okey, baik. Jamak ni kita kata dah masalah yang ke belakang dah ni. Ni antara masalah yang rumit-rumit. Dia masalah yang rumit lah. Kalau kata masalah yang tak rumit, contoh seperti mana? Apabila si mati ataupun kita kata mayat tu dia meninggalkan ahli waris, sama ada ahli waris yang kita kata ambil fardu ataupun ambil ansabah. Kemudian juga kita kata sama ada ahli waris tu tertunggal, yakni seorang-seorang diri, ataupun kita kata ahli waris tu berbilang. Tu kita kata masalah yang masih lagi mudah. Boleh. Tu peringkat kita kata permulaannya itulah yang mudah. Okey, baik. Lepas tu kita ada juga masalah yang khas, yang khusus. Yang mana seperti kalau kita tengok pada muka surat 7 tu, kalau tengok dekat bawah, adanya masalah musyarakah. Kita tengok kan. Musyarakah, masalah akdariah, masalah himariah, masalah apa lagi yang kita tambah ni? Al-Gharawain. Itu adalah masalah yang khas. Yang mana kalau kata tinggal banyak tu, ataupun kita kata ahli waris yang tu bertepatan dengan masalah tu, maka itulah masalah yang khas. Dia dah mungkin terkeluar daripada kaedah yang asal, ataupun kita kata terkeluarlah daripada contohnya kalau kata bilangan ataupun yang asal, contoh kalau ahli fardu mungkin lain sikit daripada qada fardu yang asal tu. Mungkin kaedah dia tu dah lari sikit. Boleh. Ni kita kata kalau masalah yang khas. Khas ni pun kena tengok juga. Boleh. Lepas tu kita ada masalah yang lain, contoh seperti mana? Masalah datuk dan saudara apabila berhimpun. Ni pun satu masalah di dalam ilmu faraid yang mana kena berhati-hati. Kalau kata ahli waris kita tu ataupun kita nak selesaikan masalah, tiba-tiba ada nampak datuk. Apabila nampak ada jad, sahaja dan juga berhimpun dengan saudara. Saudara ni yakni kita kata hawashi lah, yang ke tepi. Boleh saudara bagi si mati. Masa hawashi yakni saudara bagi si mati, maka pada ketika itu kita kena tengok dulu. Kalau kata macam tu, maka dia kaedah pembahagian dia bukan macam biasa dah. Yakni kita kena bahagi cara muqasamah, yakni bagi sama rata, ataupun dalam kata lain, mana yang paling menguntungkan bagi datuk. Tu demi term istilah dia tu. Kalau untuk datuk ni, apakah
Yang kita kata apakah yang kiraan manakah yang kita kata paling menguntungkan, yang untung bagi datuk. Tu. Tu kalau masalah datuk berhimpun ataupun berkumpul dengan kita kata ahli waris yakni saudara. Boleh. Tu kita kata ada masalah yang khas kat situ. Boleh. Sekejap lah. Dan juga masalah datuk ni dia kena berhati-hati lah. Untuk masalah datuk paling antara kita kata kena berhati-hati. Boleh. Dia tak boleh kita kata apabila dapat masalah tiba-tiba orang datang, contohlah orang tahu kita belajar faraid, tiba orang datang, tolong selesaikan masalah. Kita jangan terlalu cepat, terlalu mudah kita nak selesaikan masalah, jangan. Kita kena tengok dulu, adakah ianya masalah yang mudah seperti mana yang awal tadi saya sebut, adakah masalah itu cuma ada ahli fardu ataupun ahli asabah ataupun berkumpul ahli fardu asabah, kedua-dua tu, ataupun adakah masalah itu masalah datuk yang berhimpun dengan saudara, itu jadi susah sikit. Lepas tu adakah masalah-masalah yang khas, contoh masalah musyarakah, akdariyah, himariyah ataupun al-gharawan, ataupun ada lagi masalah seperti mana, seperti masalah berlapis-lapis mati. Seorang mati, apabila seorang mati tak sempat nak bahagi harta pusaka, mati pula yang kedua. Boleh. Ataupun mati serentak. Kita tak tahu mana satu mati dulu. Contoh macam mati aksiden. Satu kereta mati beramai-ramai. Tu masalah lain lah tu. Itu lagi panjang pengiraan dia. Boleh. Ataupun kalau zaman sekarang ni macam mana kita nak kata, masalah mana? Masalah COVID. Contoh mati. Lepas seorang mati, seorang pula mati. Lepas tu seorang lagi mati. Ada kan? Tahun lepas kot. Ada 3 orang ahli keluarga dia mati hampir waktu, kita kata bukan waktu yang sama, kita kata hampir berturut-turut. Lepas seorang mati, seorang pula mati, lepas tu seorang lagi mati. Tu boleh. Jadi itu masalah tu kita panggil masalah apa? Munasakhah. Masalah munasakhah, yakni masalah yang kita kata mati berlapis-lapis tak sempat nak bahagi pusaka. Boleh. Tu masalah munasakhah lah. Okey, baik. Jadi dalam masalah munasakhah tu, adanya kita akan jumpa jami'. Kat situlah kita akan jumpa jami'. Jami' tu lah. Boleh. Jami' tu kita kata jumlah yang kita kata kalau kita buat kolom, kalau kita buat kolom nak bahagi macam yang Ustaz Asra buat pengiraan tu, maka jami' tu akan duduk paling last sekali. Dia akan jumlah dia paling besar. Paling besar sekali jumlah dia tu. Yang mana jumlah dia tu boleh nak bahagi kepada semua lah. Boleh. Lepas kita dah takdir, maka itu jami' tu lah yang duduk dekat last sekali. Jadi dia rumit lah masalah jami' ni. Boleh. Jadi kalau kita tengok baik. Tapi jangan kita pening-pening kepala lagi. Untuk permulaan ni kita faham yang basic-basic dululah. Kita faham dulu yang pengiraan kalau kata seorang mati meninggalkan seorang saja ataupun seorang mati meninggalkan ahli asabah saja, dan juga ahli apabila si mati tu meninggalkan ahli fardu dan juga ahli asabah. Boleh yang tu dulu. Tak apa. Sebab yang tu lah kita kata tangga-tangga untuk kita ni naik kepada peringkat seterusnya lah. Kalau tak, jenuh lah. Kalau kita nak faham yang susah terus, boleh jadi kita akan jemu dan juga himmah ataupun semangat kita akan menurun. Jadi apabila dah menurun, himmah pun dah kurang, kita pun akan jadi malas. Boleh, itu kita tak nak tu. Saya pun tak ada lah mahir pakar mana. Kita pun kena tengok kitab juga. Kita dah ngaji, kita tengok balik lah dalam kitab. Tapi Alhamdulillah lah apabila kita dah selesai mengaji satu kitab, dan kitab tu pun ada merangkumi semua, jadi dia akan jadi kita kata sebagai panduan, rujukan dan panduan. Jadi kitab ni kena bawa di mana-mana lah, takut orang tanya masalah, kita boleh rujuk. Jadi kita kena ada satu kitab ataupun satu buku yang mana memang kita dah mengaji talaki dengan guru daripada awal kulit sampai hujung kulit. Macam tu. Boleh. Sama jugalah. Kitab tauhid pun berhajat juga. Maksudnya kita kena ada satu kitab yang mana kita dah khatam awal sampai habis.
Walaupun kita kata tak secara detail, tapi secara borang tu kita dah lalui. Kitab fiqh pun sama juga. Kitab fiqh lagi lah. Kalau kitab fiqh adanya kita kata 4 rubuk. Maksudnya kalau siapa-siapa, maksudnya semua orang lah. Dalam ilmu fiqh ni dia terbahagi kepada 4 rubuk ataupun 4 bahagian. Yang mana kita kata adanya rubuk ibadat, rubuk munakahat, rubuk muamalat, rubuk janayat. Rubuk yang last sekali jenayah tu kurang lah kita kata jumpa dekat masjid, dekat surau. Rubuk yang last tu kurang. Dan kalau kitab pun, kitab 4 rubuk ni jarang lah orang baca. Sebab kitab 4 rubuk ni contoh macam mana? Kitab Matla'ul Badarain tu 4 rubuk. Kitab apa lagi? Sulam apa? Sulam Mumtadi, ataupun Kifayatul Mumtadi, tu 4 rubuk juga. Jarang lah kat surau-surau baca. Tapi kalau Matlang ada je, banyak tempat ada baca. Okay, baik. Jadi yang kita nak malam ni adalah munasakhah. Munasakhah pula. Ni jamek. Boleh jamek. Okey, baik. Baik, kalau kita seperti mana kalau yang kita boleh tengok. Baik. Jadi boleh tulis dah lah. Maksudnya jamek ni kita kata yang macam tadi itulah. Seperti mana yang dalam kamus faraid tu pada muka video tu, jamek tu apa? Yakni jumlah, bilangan ataupun tompok lah. Bilangan tu ataupun tompok, kita kata jumlah tompok yang boleh meliputi bahagian masing-masing, yakni bahagian ahli waris lah. Okey, baik. Jadi jamek ni kita akan jumpa pada beberapa masalah ataupun beberapa bab. Seperti kita tengok jamek adanya, sekejap kita tukar pen color. Boleh. Jadi jamek ni seperti mana kita akan jumpa satu, dua, tiga. Ni setakat yang mana kita kata yang saya bagi ni boleh rujuk dalam kitab Sahih Mastika lah. Boleh. Nanti kita tengoklah macam mana dalam kitab I'ana An-Nahid ni, tengok macam mana nanti huraian dia. Okey, baik. Jadi jamek ni ataupun tompok, kita kata jumlah tompok yang last sekali. Jadi kita akan jumpa pengiraan jamek ni dekat mana? Jamek ni kita akan jumpa pada bab munasakhah. Baik. Munasakhah ni apa? Munasakhah ni boleh tulis lah. Munasakhah ni yakni ada dah kat tepi ni. Boleh. Munasakhah ni kita kata masalah mati berlapis. Lepas mati seorang. Okey, mati orang yang pertama tu tak sempat nak bahagi pusaka lagi, kemudian mati orang yang kedua. Okey, lepas tu jadi apabila kita nak kira tu, last sekali kita akan ada jamek tu lah. Jamek tu jumlah ataupun tompok paling last sekali. Boleh. Jadi munasakhah ni yakni mati berlapis. Munasakhah tu boleh tulis lah. Munasakhah mati berlapis. Maksudnya apabila seorang mati, orang kita kata mati yang pertama lah, ataupun si mati yang pertama tu dia tak sempat nak bahagi pusaka kepada ahli waris, kemudian ahli waris daripada ahli waris si mati yang pertama tu dia pula mati. Boleh dia si mati lah, dia jadi orang yang mati ataupun si mati yang kedua. Boleh. Jadi apabila kita nak buat pengiraan tu dia jadi dua martabat lah tu. Boleh. Ni yang kita kata susah ni. Ni yang kita kata yang selalunya terjadi pada masyarakat kita pada hari ni, bukan hari ni sajalah, sebelum-sebelum ni lah. Boleh. Apa dia? Apabila matinya seseorang, kita tak nak urus. Tak ada orang nak urus. Contohlah, tak ada orang nak urus sebab apa? Contoh, ahli waris itu kaya semua. Boleh. Apabila ahli waris pun kaya, dia tak nak ambil kisah dah. Boleh. Lepas tu pula, kalau ikut, kita kata adanya bahagian ahli waris tu tiba-tiba mati pula. Apabila mati macam tu, maka pada ketika itu berlapis-lapis. Patutnya kawan ni dapat, tapi kawan ni mati. Apa tu anak cucu dia pula. Jadi, payahlah. Boleh. Kalau kita buat contoh macam mana? Contoh bulat. Okey, bulat ni kita kata
Atau apa si mati yang pertama lah. Contoh, ni 100, ni kita panggil 100% lah ni harta dia. 100%. Okay, baik, contoh apabila macam ni, dia sepatutnya ada, contohlah ada 4 orang anak. Contoh kita ambil 4 orang anak lelaki. Jadi apabila contoh dia ada 4 orang anak lelaki, contoh kita kata waris. Waris 4 orang anak lelaki. AL lah. Kan? Ni seringan lah ni, seringan sebelum kita nak jumpa jamek tu, boleh. Okay, baik. Jadi kalau kita kata si mati yang pertama ni kita nak, apa yang kita nak bicara ni, yakni bab munasakhah. Jadi dalam munasakhah ni nanti kita akan jumpa jamek. Macam tu boleh. Okay, baik. Jadi munasakhah ni ataupun kita kata mati berlapis ni, contoh si mati yang pertama ni, ni harta dia, contohnya harta dia 100%. Kemudian ada 4 orang anak lelaki. Jadi apabila 4 orang anak lelaki, dia akan ambil asabah binafsih. Kemudian nak kira dia macam mana, ambil kepala sajalah. Boleh. Contoh kalau nak kira dia, mudah ajalah kalau kata 4 orang anak lelaki ni. Mana kita nak kira macam ni lah. Baik. AL dia akan ambil asabah. Lepas tu pula dia ada 4 orang saja. Yang ni saja ada. Jadi kita buat ni asal masalah. Connect terus je lah. 4. Jadi turun bawah 4. Jadi kalau kita bahagikan, dapatlah seorang satu. Boleh. Dalam erti kata lain ataupun kita kata macam mana? Ataupun dalam erti kata lain, kita bahagi je lah. Bagi 4 lah. Bagi sama rata lah 4. Boleh. Okey, contoh macam mana lagi? Okey, ni apabila kita kata si mati yang pertama ni, dia kalau ikut macam ni lah pengiraan dia, tiba-tiba anak bagi si mati ni. Kita kata daripada 4 orang tadi ni, mati pula seorang lagi. Contoh, ni anak satu, anak pertama, anak kedua. Contoh anak pertama ni mati. Boleh. Dan anak pertama ni, contoh anak kita kata 4 orang anak bagi si mati yang pertama. Boleh. Anak bagi si mati yang pertama ni, dia pun ada anak lagi. Dia ada anak lagi. Contohlah, ada anak lagi lah. Contoh ada 2 orang anak. Contohlah ada 2 orang anak lelaki-lelaki. Ni kita panggil apa? Munasakhah ni. Jadi yang pertama ni kita panggil apa? Ni si mati yang kedua lah ni. Ni si mati yang kedua, boleh. Kita kata macam mana? Dalam harta ada harta orang lain. Boleh. Jadi masalah lah. Boleh. Jadi dia jadi berlapis-lapis. Macam tu. Okay, baik, tak apalah. Tu kalau ikut nak kira tu jadi macam lain lah pula. Tapi asas dia macam tu lah. Apabila kita kata macam mana, munasakhah ni adalah mati berlapis-lapis. Yang ni apabila si mati yang pertama mati tak sempat nak bagi kepada harta kepada ahli waris, kemudian daripada ahli waris tu ada pula yang mati. Macam tu. Lepas tu barulah timbulnya jamek nanti tu. Dia punya pengiraan last sekali. Okay, baik. Saya tak buatlah contoh pengiraan sampai yang macam tu lah. Nanti insyaAllah nanti
Ustaz Asraf kan akan tunjuk. Okay, baik. Tu munasabah nanti boleh tulis lah. Nanti tulis dalam kitab kan. Boleh tulis siap-siap. Kat Jamik. Okay, Jamik tu dia akan jumpa dalam 4 bab ataupun 4 masalah. Boleh. Masalah yang pertama munasahah. Lepas tu pula Jamik kita akan jumpa dalam mana? Dalam masalah khumsa. Boleh. Dalam masalah khumsa. Itu kita dah baca dah. Dalam muka surat 8. Dekat muka surat 8 tu kita tengok khumsa. Khumsa yakni orang ataupun manusia lah, yakni orang yang ada 2 alat kemaluan ataupun dia ada 2 alat kelamin. Zakar pun dia ada, faraj pun dia ada. Tu khunsa, definisi umum dia. Lepas tu pula khunsa tu bagi kepada 2 khunsa wadih, yakni khunsa yang nyata, jelas dia ni laki ke perempuan. Tapi dia ada 2 alat kelamin, cumanya kita jelas, okey dia ni laki ataupun dia ni perempuan. Okey, lepas tu kita ada yang kedua yakni khunsa muskil. Khunsa muskil ni macam mana? Khunsa yang kesamaran, tak tahu laki ke perempuan. Okey, jadi untuk masalah khunsa muskil. Khunsa kat sini ni masalah ni adalah khunsa apa? Khunsa muskil. Okey, baik. Jadi untuk masalah khunsa muskil ni, dekat masalah khunsa muskil ni lah akan dalam pengiraan tu akan jumpa jamek. Boleh. Dalam tu ada jamek dan juga dalam tu nanti adanya tawakuf. Tawakuf seperti yang dah sebut dah, tawakuf ni pada muka surat berapa? Tawakuf yakni pada muka surat 4 kan, kita dah baca dah. Tawakuf bawah sekali pada muka surat 4, tawakuf tu apa dia? Tawakuf yakni ditahan dahulu ataupun disimpan. Itu hold dulu harta tu. Tu tawakuf. Boleh ada tawakuf dalam tu. Ni kena tulis lah ni, tulis lah. Boleh. Ni saya buat tadi ni bila buat lepas tu tengok banyak pula nak kena tulis. Baik, jadi adanya tawakuf dalam khusnul muskil, ada tawakuf, kemudian adanya jamek, ada 2 lah, ada tawakuf, kemudian ada jamek. Selepas tu pula lagi kita kata adanya macam mana kita kena buat takdir. Kita kena takdirkan yang pertama sekali khusnul muskil ni adalah laki-laki, lepas tu kita buat pengiraan dia. Kemudian yang kedua kita kena buat pengiraan khusnul muskil ni adalah seorang perempuan, buat pengiraan dia. Lepas tu untuk yang ketiga dia adalah jamek. Kemudian dapatlah tompok jamek. Tompok tu. Boleh. Minta maaf lah kalau tak nampak tu. Tak apalah, nanti ke depan nampak lah tu. Sekejap boleh. Tu kalau kita kata masalah khunsa. Masalah khunsa. Jadi untuk bawah ni kita tambahlah adanya tawakuf, kemudian kita kata adanya jamek ni, kemudian kita kena buat 2 takdir lah. Kita kena buat 2 pengiraan. Pengiraan pertama laki-laki, takdir lah buat khunsa tu laki-laki. Yang kedua kita buat khunsa tu sebagai perempuan, pengiraan dia. Kemudian barulah kita akan dapat jamek, tompok jamek tu. Okay, baik, habis. Kemudian jamek juga kita akan jumpa di dalam masalah ataupun bab mafqud. Mafqud ni pun kita dah baca pada muka surat, kalau dalam kitab pada muka surat mana mafqud? Mafqud ni mana mafqud? Ada tak dalam ni tu baca dah. Mafqud. Mafqud pada muka surat 8 bawah sekali. Pada muka surat 8 bawah sekali. Mafqud. Pada muka surat 8 kita jumpa mafqud. Boleh. Mafqud ni apa? Yakni orang yang hilang.
Contoh macam mana tu yang nak kapal terbang MH370 tu, tak tahu ke mana tu. Boleh tu orang yang hilang. Boleh, ataupun dia hilang daripada negeri lah, dia hilang tu lama. Boleh. Jadi dalam masalah mafkud, dalam masalah pengiraan mafkud, kita akan adanya jamek. Kat situ kita akan keluarlah, akan ada jamek. Boleh. Baik, dekat situ pun kalau boleh tulis, kena tulis lah. Dekat bawah daripada kita kata ni, bawah daripada mafkud ni sama juga. Bawah mafkud ni nanti kita akan ada kena tawakuf, harta bagi apa kita kata harta si mati. Bukannya kita kata dia ada dua jenis lah. Untuk mafkud ni dia ada dua jenis dulu. Pertama sekali mafkud orang yang hilang ni, kita kata dia adalah ahli waris. Tu mafkud. Maksudnya mafkud yang pertama dia ada dua jenis, ataupun tulis lah. Kita tulis. Kita tulis. Boleh. Mafkud. Boleh ke setakat ni jelas ke? Minta maaf lah kalau tak berapa nak jelas, minta maaf lah. So, kata kali pertama dengar tu kena bersabar lah. Boleh. Okey, baik. Kita kata mafkud tadi kan. Okay, mafkud. Mana dia? Mafkud ataupun kita kata orang yang hilang. Baik, jadi untuk mafkud orang yang hilang ni, dia ada kita kata pecahan pula. Baik, sama ada orang yang hilang ni adalah waris. Dia ni adalah waris. Okay, jadi kalau kata waris, maksudnya dia ambil harta bagi si mati lah. Boleh. Dia ambil harta bagi si mati. Tetapi ada juga yang kedua, mafkud itu sendiri adalah siapa dia? Muwaris. Muwaris. Baik. Muwaris. Muwaris ni apa? Tuan harta. Ataupun kita kata si mati lah. Dia yang mati. Boleh. Si mati. Boleh. Yang ni ahli waris. Maksudnya dia ni waris bagi si mati lah. Boleh jadi mafkud tu juga adalah muwaris. Jadi dia beza sikit lah. Boleh. Kalau kata waris, boleh kita bahagi, kita boleh apa? Kita boleh bahagi terus harta si mati. Kalau muwaris, kita kena, kita tak boleh bahagi lagi. Boleh. Kita tak boleh bahagi lagi sehingga nyata mati ataupun dihukumkan mati. Boleh lah sekali lagi. Okey. Mafkud, yakni orang yang hilang ni dia ada dua bagai lah. Pertama sekali sama ada mafkud orang yang hilang ni ialah waris. Maksudnya dia ambil harta bagi si mati. Ataupun dia sendiri mewaris. Okey, maksudnya dia adalah tuan bagi harta pusaka ataupun kita kata si mati. Okey, kalau kata waris, waris ni dia ambil harta si mati. Jadi harta tu boleh dia bahagi terus. Harta si mati tu boleh bahagi terus. Cumanya untuk dia ni, untuk dia tak ada lah. Sebab apa? Sebab dia hilang. Boleh. Tetapi kalau kata mafkud ni adalah ni waris, mewaris. Kalau kata mafkud adalah mewaris, yakni tuan bagi harta ataupun si mati, tak boleh bahagi lagi harta pusaka kepada ahli waris, melainkan dihukumkan mati
ataupun nyata bagi dia mati. Maksudnya nyata dia ni mati. Boleh. Macam tu, apabila nyata mati. Okey, baik. Bila dah macam tu, kemudian barulah akan keluarnya, barulah keluar apa? Barulah kita kata keluar apa tu, barulah buat pengiraan. Masa tu barulah kita kata adanya tawakuf, kemudian adanya jami', kemudian kita kena buat dua takdir. Kita kalau kata Musa tadi, kita buat pengiraan pertama sebagai laki-laki, pengiraan kedua sebagai perempuan. Tapi kalau untuk mafkud, pengiraan pertama adalah kita kata hidup, pengiraan kedua mati, kemudian barulah kita akan keluarkan lagi satu tompok, iaitu jami'. Barulah keluar tompok jami'. Okey, baik, habis. Tu. Boleh, setakat ni boleh ke? Boleh ke tu? Boleh. Ni kalau kita kata mafkud lah ni. Ni mafkud. Okey, baik, habis. Nanti tak apa, nanti saya tulis lah. Nanti saya tulis lagi. Okey, baik. Seterusnya kita ada jami' tu, yakni tompok untuk jami'. Pada masalah yang keempat ataupun bab yang keempat, yakni hamli, yakni anak. Hamli pun kita dah baca dah. Hamli pun kita dah baca pada muka surat 9. Ni pada muka surat 9. Walaupun jami' tu pada muka surat 7, tapi dia ada berhubung kait. Tu. Mana dia? Okey, baik. Pada muka surat 9, yakni hamlun ataupun hamli. Hamlun yakni kandungan, anak tu. Jadi anak tu yang kita nak bicara kat sini, masalah anak. Boleh. Jadi daripada pengiraan untuk masalah anak tu nanti akan timbul lagi satu tompok bahagian, yakni jami'. Macam tu. Okey, baik. Jadi boleh tulis jugalah untuk kita kata untuk hamli ni. Untuk hamli ni bawah dia lah. Pun sama jugalah. Untuk hamli ni kita kata ada, kita kata tawakuf. Harta tu ada, kita kena simpan. Tawakuf. Okey, kemudian kita ada jami' lah. Kat sini baru ada jami'. Okey, tapi ada tawakuf, ada jami'. Kemudian kalau untuk hamli ni, macam itu saya dah sebut, kita kena buat 5 pengiraan ataupun 5 takdir lah. 5 pengiraan. Maksudnya kita kena takdirkan anak tu, hamli kandungan tu. Pertama sekali, tiada anak dalam perut, sama ada perut, walaupun perut si isteri tu kembung, sama ada angin ataupun air, ataupun ada air lah sampai dia jadi kembung, ataupun kita takdir keluar mati, ataupun takdir yang ketiga keluar tu bukan kita kata hayatun mustakirah, yakni kita kata harakat masbuh lah, nyawa-nyawa ikan nak mati lah anak tu. Boleh. Jadi untuk 1, 2, 3, yakni perut tu tak ada anak, ataupun keluar tu mati, ataupun keluar tu nyawa-nyawa ikan, tu satu pengiraan. Kemudian kita kena buat takdir yang keempat adalah sebagai keluar anak tu nanti laki-laki. Dan yang kelima kena buat takdir anak tu keluar 2 orang perempuan dan lebih. Bukan 1 orang perempuan, 2 orang perempuan dan lebih. Tu kita kata cara-cara pengiraan. Kemudian last sekali barulah keluar tompok jami'. Tu untuk jami' lah. Baik, habis setakat tu. Tu untuk jami' lah. Baik. Jelas ke setakat ini? Okey ke? Jelas ataupun macam mana?
Lepas tu kalau dalam kitab Kamus Faraid tu, kalau pada muka surat 7 tu, bawah uh, mana tu? Bawah jamek tu kalau ikut adanya kita kata ikhtisar. Ikhtisar ni ringkas lah. Yang ni kita ringkaskan pengiraan tu je lah. Boleh. Ikhtisar tu ringkaskan pengiraan tu kan. Saya tak buatlah contoh tu. Sekejap. Sekejap lah. Baik. Kalau untuk last kali pada muka surat 7 ikhtisar. Ikhtisar tu yakni kita ringkas. Ringkas ataupun kita memendekkan ataupun kita mengecilkan bilangan seberapa jumlah yang boleh diringkaskan. Tu kalau jamek lah. Jamek pula dah. Kalau ikhtisar. Ikhtisar tu apa? Kalau dalam kamus Faraid tulis ringkas. Tapi kalau definisi panjangnya ikhtisar tu yakni meringkaskan ataupun memendekkan ataupun mengecilkan bilangan seberapa jumlah yang boleh ringkas. Tu pun kalau ikut panjang juga tu. Ini pun nantilah. Kalau boleh nanti, kalau boleh saya nak buat lagi lah beberapa sesi untuk sebelah malam. Nanti saya bagi tahu balik lah. Nanti kita cuba terangkan ataupun kita buat contoh lah. Boleh. Untuk ikhtisar ni panjang jugalah. Dia punya bukan pengiraan, kita kata dia nak ringkaskan sebenarnya ni. Kalau kita tengok asal tu banyak, tapi ringkas lah sekali jadi pendek je. Tu ikhtisar. Kita ringkaskan. Sebab apa? Sebab mati juga ni. Boleh. Tak apalah nantilah tu. Nanti insyaAllah kita jumpalah dalam kitab I'anah An-Nahi. Sebab kamus kita ringkas lah, nak buat contoh jadi panjang. Sebab kalau kata ni berhajat kepada mana mengaji ni, mengaji suku pula, mengaji kitab Sahih Mastika. Baik, jadi saya rasa setakat tu dululah. Cumanya kalau yang petang tadi tu kalau yang petang tadi kan, kalau yang sikit lagi lah. Kalau yang petang tadi tu, yang masa Ustaz Asra baca tadi, pada muka surat mana? Mana tadi? Ni. Hilang dah. Yang masa Ustaz Asra baca tadi kan, kalau kata berhimpun, mana ya? Iza ijtama'a man mumkinu, ni lah kalau kata fardu takdirnya berhimpun. Kalau lah berhimpun, kita kata ahli waris. Contoh ahli waris, bukan kita kata berkumpul 25 orang ahli waris, yakni 15 laki-laki, 10 perempuan, bukan. Yang Ustaz Asra baca tadi tu, kalau kata contoh berhimpun macam mana, berhimpun satu puak, contoh puak laki-laki saja, berkumpul 15 orang, jadi berapa orang yang dapat? Hanya 3 orang. Tu yang Ustaz Asra baca tadi tu. Boleh. Ni last lah ni. Okey, lepas tu kalau kata berhimpun semua orang perempuan, contoh apabila matinya seorang, adanya kita kata ke 10. Tapi kalau ikut ke 10 lah, kalau ikut 9 tu. Sebab mu'tik dengan mu'tikah tak ada. Boleh. Jadi kalau untuk ahli waris laki-laki 14. Kalau ahli waris perempuan 9 kali ikut. Tapi tak apalah kita sebut 15 dengan 10 lah.
Jadi kalau kata untuk perempuan berkumpul 10, mati apabila mati ni seorang adanya 10. 10-10 ada. Bentun ada, bentun beni ada, apa lagi? Umun ada, jad ada, jad kita kata dua-dua belah lah. Jad min kibali abi ataupun jad min kibali ummi lah. Dua-dua sekali ada, ataupun kita kata ada syaqiqah. Lepas tu ada siapa? Adanya isteri, kemudian adanya ukhtun li'ab, ukhtun li'um. Jadi kalau kata ada 9, siapa yang akan dapat? Yakni 4 orang sahaja yang dapat. 4 orang tak dah. Yakni 5 orang yang dapat. 5 orang. 5 orang yang dapat. Boleh. Boleh. Jadi 5 orang yang dapat. Itulah yang petang tadi itulah yang Ustaz Asrul duk bincangkan yang itulah. Okey, baik. Habis. Tapi kalau kata berhimpun semua sekali 25 orang. Kalau kata si mati, tiba-tiba semua sekali ada. Maka pada ketika itu berapa orang yang dapat? Hanya 6 orang yang dapat. Dia beza tu. 25 orang kalau berkumpul, 6 orang dapat. Tapi kalau kata 15 orang daripada pihak laki-laki sahaja yang berkumpul, maka 3 orang yang dapat. Kalau kata perempuan berkumpul semua sekali 10 orang ataupun 9 orang, maka 4 orang sahaja yang dapat. Macam tu. Sebab apa? Sebab kalau untuk perempuan, kalau perasan, adanya syaqiqah. Syaqiqah ni dia terhijab kalau ada datuk. Sebab tu kalau kata 25 orang berkumpul, 6 orang yang dapat. Syaqiqah tak dapat. Boleh kena perhati balik. Tengok balik slow-slow. Macam tu. Baik. Okay, baik. Habis dah kat dulu lah. InsyaAllah nanti saya beritahu balik bila kalau untuk sesi malam lah. Tapi kalau ikutnya habis dah lah sampai malam ni. Boleh. Jadi takat tu dulu lah. Jadi kalau ada apa-apa kesalahan ataupun kekurangan, saya minta maaf lah sepanjang 8 sesi lah. Berapa? 9 malam ni. 9 sesi untuk kamus Faraid ni saya minta maaf lah. Lepas tu daripada segi kamus tu mungkin ada kekurangan. Tapi apabila kita dah mengaji ni, boleh tulis-tulis tu kira penambahbaikan lah untuk kamus Faraid itu sendiri. Tu adalah daripada susunan saya punya kitab susunan, yakni Suluhan Cahaya Mastika lah. Masih lagi dalam karangan lah, tak habis lagi. InsyaAllah itu minta doa sama semualah. Minta doa semua, mudah-mudahan saya dapat siapkan kitab Suluhan Cahaya Mastika tu lah. Boleh. Nanti kalau siap kita cetak lah yang tu. Kalau ada rezeki, umur panjang kita baca insyaAllah. Baik, jadi takat tu dulu. Wallahu alam. Yang baik tu datang daripada Allah, dan yang lemah tu daripada kelemahan diri saya. Mungkin banyak kurang dah, ilmu kurang, cara penyampaian tu mungkin kurang, ataupun penerangan tu mungkin tak berapa nak sampai. Saya minta maaf lah. Boleh. Jadi insyaAllah nanti ada masa kita buat lagi sesi kelas. Mungkin kita buat pengiraan slow-slow. Sementara kita nak masuk untuk dalam kitab I'anah an-Nahyi, Ustaz Asrul akan baca. Jadi kita buat dulu pengiraan mula-mula supaya kita kata tangga untuk nak memahami untuk peringkat seterusnya lah. Boleh. Jadi takat tu dululah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma. Allahumma fatih fi din wa 'alim ta'wil waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jadi kalau siapa nak keluar live tu boleh dah kot. Saya nak conteng sikit ni. Jadi habis dah lah. Saja nak conteng. Ataupun kalau siapa-siapa nak tanya boleh lah sementara nak conteng ni. Baik, sama-sama.
Tak apa, saya live dulu lah.